Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan learning outcome, ya, hasil pembelajaran. Ya. 10 semuanya, tapi kali ini saya nak sambung yang sebelum ini. Ya. Jadi kita hanya bincang antara 4, 5, 6, 7. Ya. 4 daripada 10 tu kita bincang pada hari ini, insyaAllah, pada kali ini. Ya. Yang keempat ini adalah mampu melawan hawa nafsu. Ya. Melawan hawa nafsu ini penting, ya, dalam kita mendidik anak-anak kita supaya mereka semuanya, anak-anak kita, murid-murid kita boleh mengawal hawa nafsu mereka lah, ya. Dalam sejarah moden ini macam-macam cerita bagaimana kegagalan mengawal hawa nafsu itu boleh menyebabkan kesan negatif yang berat, yang besar lah. Misalnya Enron, ya. Enron ini sebuah syarikat gergasi yang berpangkalan di Houston, ke US, ke Texas, ya. Dan pada tahun 85 dia telah bercantum 2 syarikat, dan tumpuan perniagaan ini adalah oil and gas lah, dan juga tenaga elektrik, communication, dan juga macam-macam lagi lah kan. Tapi yang besar itu adalah oil and gas, elektrik dan communication kan. Dan ketika puncak jayanya, dia ada 29,000 orang pekerja kan, dan pendapatan dia 101 bilion pada tahun 2000. Bilion tau, bukan sikit, ya. Dan majalah Fortune telah menamakan syarikat ini sebagai syarikat yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut kan. Akan tetapi, sebagian eksekutif syarikat ini telah membuat berbagai-bagai cara akaun yang kreatif. Kreatif account ni kan, nampak untung banyak kan, rupanya rugi kan, dan telah menutup banyak kesalahan-kesalahan dia, dan akhirnya syarikat gergasi ini muflis pada tahun 2004 kan. Akibatnya pemegang saham kehilangan duit 74 bilion dan beribu-ribu pekerja kehilangan pekerjaan, ya. Ini disebabkan adanya beberapa orang eksekutif yang tak dapat mengawal hawa nafsu dia kan. Kemudian Bearing Bank, ya. Bearing Bank ni pun satu lagi, ya. Ini dah lama, dia telah mula beroperasi pada tahun 1762, ya. Dah lama tahun 1762 ni, ya. Bank ini mempunyai sejarah yang panjang, termasuklah menolong kerajaan British masa Perang Dunia Kedua dahulu dengan mencairkan harta-harta kerajaannya di Amerika Syarikat lah kan. Bank ini mempunyai cawangannya di Singapura, dan cawangan inilah yang sebenarnya membuat hal, ya. Dalam dia punya laporan memang untung besar, untung banyak kan, tetapi akhirnya pada tahun 1995 Bearing Bank runtuh akibat kecuaian, bukan cuai lah, ini itulah hal nafsu juga ni, ya. Tak dapat mengawal hawa nafsu pegawainya yang ada di Singapura, menyebabkan kerugian 827 juta pound sterling, ya. Jadi itulah dianya kan. Adanya beberapa orang, bahkan kalau satu orang pun yang tidak dapat mengawal dia punya nafsu, menyebabkan keruntuhan, ya. Satu lagi sisi kewangan, nama dia Lehman Brothers, ya. Lehman Brothers Holding ni. Ini pun dahsyat juga, ya. Dia telah bermula pada tahun 1847 kan, dan sebelum dia muflis dia telah mempunyai 25,000 orang seluruh dunia. Tiba-tiba ia terpaksa memfailkan muflis pada tahun 2008, ya. Dengan dia jugalah menggunakan berbagai kaedah akaun yang kreatif dan instrumen-instrumen yang inovatif bukan inovatif yang pelik sikit lah kan. Jadi pada asalnya syarikat ini nampak sangat berjaya, tetapi sebenarnya telah mengalami kerugian yang besar lah. Jadi apabila pelabur dan penyimpan wang tahu, mereka panik lah, mereka keluarkan duit daripada bank tersebut, bahkan bank tu habis, tak ada duit kan. Presiden Bush pada waktu itu merintah Amerika telah cuba menyuntik dana yang banyak, tetapi tak ada hasil lah. Orang masih lagi mengeluarkan wang mereka dari bank tersebut dan takut bimbang masa depan lah kan. Dia telah menimbulkan kegawatan ekonomi di Amerika Syarikat, bahkan kita pun kat Malaysia ni merasa kesan dia lah kan. Itu pasal kewangan, dia pasal harta lah, pasal kewangan. Ini satu lagi ni, syahwat. Syahwat ni pun satu hal juga, ya. Presiden Clinton ni presiden Amerika kan, yang ke-42 yang merintah daripada tahun 93 sampai tahun 2001, dan pada tahun 95 tu sampai tahun 96 tu entah macam mana dia ada skandal sikit dengan seorang perempuan yang sedang melakukan internship, ya. Seorang perempuan muda lah, baru grad universiti kan, nama dia Monica Lewinsky lah kan. Jadi dia buat internship kat Rumah Putih kan, tiba-tiba entah macam mana ada skandal. Dan akhirnya Clinton sendiri mengakui ada skandal tu dan menyebabkan dia hampir-hampir dipecat, ya. Kan begitu, ya. Kan.
Dalam Quran ada disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 14, maksud dia lebih kurang dihiaskan kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-anak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup dunia, dan ingatlah pada sisi Allah juga ada tempat kembali yang sebaik-baiknya lah, itu syurga, kan. Jadi kita tahu macam mana Nabi-Nabi bertindak, ya. Nabi Sulaiman misalnya, kan, Nabi Sulaiman ketika Ratu Balqis hadiahkan dia macam-macam kekayaan harta, kan, dia tolak, ya. Dia tak terima, kan. Dia suruh kembalikannya. Begitu juga, ya, itu pasal harta. Nabi Yusuf pula, ya. Nabi Yusuf, ya, dia digoda oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan lah, kan. Kalau kita tahu sekarang ni nama Zulaikha lah, kan. Tapi dalam Quran tak ada. Tapi ini mungkin daripada sumber-sumber Yahudi lah, kan. Tapi itulah dia, kan. Dia digoda, dalam Quran sebutkan ada digoda tapi tak sebut nama, kan. Tapi dia digoda oleh perempuan cantik yang berkedudukan, tapi dia tolak, kan. Ini menyebabkan dia dikurung dalam penjara lah, ditohmah sehingga dia masuk dalam penjara lah, kan. Jadi itulah dia, kan. Tadi Nabi Sulaiman dengan harta, Nabi Yusuf tadi dengan perempuan. Dan dia telah menolaknya, dan akhirnya dia dimasukkan dalam penjara lah, kan. Dan itulah dia, kan, pada hari ini benda ni biasa, kan. Pasal harta orang rasuah berbilion, kan, bukan juta lagi, berbilion. Lepas tu pasal perempuan gitu juga, kan, laki-laki lah, perempuan atau perempuan dengan laki-laki lah pula, kan. Mereka itulah dia, kan. Telah tak dapat lawan nafsu dan merosakkan semuanya lah, kan. Dalam satu hadis Rasulullah, hadisnya hadis Hasan sebenarnya, ya, riwayat At-Tirmizi, ya, kan, orang yang berjihad adalah orang yang memerangi nafsunya pada jalan Allah lah, ya. Itu dia, ya, kan. Jadi kita kena latih lah supaya anak-anak kita, murid-murid kita ni dapat mengawal hawa nafsu mereka, kan, macam-macam lah, terutamanya ni harta dan wanita ni lah, ya. Apa ni, orang kata tata tu lagi, kuasa lah, ya. Jadi nak jadi presiden lah, jadi macam-macam lah, kan. Okey, itu yang keempat, ya. Yang kelima, hasil pembelajaran yang kita nak latih anak-anak kita, murid-murid kita adalah menjaga waktu, ya. Menjaga waktu, ya. Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kemas lah dalam menjaga waktu ni lah, kan. Dia selalu, kan, pada masa-masa tertentu dia akan mengumpulkan semua jentera pentadbiran kerajaan dia, dan apabila lewat je salah satu tu dia akan marah lah, kan. Tak boleh lewat, kan. Mesti bila sampai masa semua ada berkumpul di depan dia, beratur lah, kan. Jadi satu hari tu burung hud-hud lambat datang, dia menyebabkan dia marah, kan. Tapi dia marah pun taklah menjawabkan, mula-mula kita nak sembelih lah, nak bunuh, kan. Tapi dia tanya, akhirnya dia maafkan lah, kan. Tapi itulah dianya, kan. Dia sangat prihatin kepada waktu. Bahkan semuanya nak jalankan secepat yang mungkin, ya. Ingat, kan, dalam cerita Ratu Balqis, kan, Queen of Sheba, kan, ketika dia pergi ke istana Nabi Sulaiman, atas jemputan Nabi Sulaiman tanya siapa yang boleh bawa singgahsana dia sebelum dia sampai ke Palestina, sebelum sampai ke istana Nabi Sulaiman. Jin Ifrit ni kira jin yang dahsyat lah. Kata dia boleh bawa lah sebelum Nabi Sulaiman bangun, kan, daripada duduknya dia boleh bawa. Sekejap sangat lah boleh bawa lah. Boleh bawa singgahsana tu ke istana ke istana Sulaiman. Tapi ada seorang, orang ni manusia lah, bukan jin, ya, manusia biasa yang pandai, yang ada ilmu pada kitab. Dia kata sekelip mata dia boleh bawa, kan. Berkelip mata Nabi Sulaiman tengok dah ada depan dia singgasana Ratu Balqis, ya, Queen of Sheba, ya. Jadi itunya, kan. Jadi Nabi Sulaiman telah menunjukkan, ya, tepat waktu dan semuanya kena cepat, ya, kan. Sebab masa ni tak boleh diganti, ya. Bila dia habis-habislah, kan. Kalau itulah macam dalam surah Al-Asr, kan, sebutkan manusia ni semua dalam rugi lah, kan, semua dalam rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh lah, kan.
Jadi perkataan amal saleh ini penting ya, untuk mengelakkan kerugian, supaya kita sentiasa melakukan amalan-amalan kerja-kerja yang bermanfaat, yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu dia amal soleh ya. Kalau amal yang tak diterima oleh Allah, lagilah tak boleh lah kan. Ataupun amalan-amalan yang sia-sia, tak apa-apa je kita buat kan, yang tak memberikan manfaat ya kan. Dan dalam satu hadis ya, hadis riwayat Bukhari ni, sahih ni, Rasulullah bersabda, maksudnya ya, dua hal yang banyak orang tertipu di dalamnya, iaitu kesihatan dan waktu yang luang lah kan. Jadi kita kena jagalah kan. Dan juga dalam satu lagi hadis ni, riwayat Al-Hakim ya, ini sahih ya. Rasulullah telah menasihati seorang laki-laki kan, gunakan 5 perkara sebelum 5. Itu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sihatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum kamu kefakiran, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu ya. Jadi itu dia. Jadi semua kita ni mendapat masa yang sama, iaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu lah kan. Tak ada lebih, tak ada kurang. Tapi ada orang yang boleh buat banyak, ada orang yang tak boleh buat kan. Buat sikit saja. Jadi itulah dianya ya. Dalam pendidikan kita, kena pastikan anak kita, murid-murid kita, apabila telah melalui proses pendidikan kita tu, dia adalah orang yang sangat cermat kan dalam menggunakan masa. Kan tidak mensia-siakan, dan kalau mana yang boleh buat cepatlah. Kan, jangan buat lambat-lambat kan, jangan tunggu-tunggu, jangan di delay lah, jangan dilengah-lengahkan ya. Okey. Yang keenam pula ya. Ini hasil pembelajaran yang keenam ya. Yang keenam ni mengurus dengan baik dan juga tersusun kerja-kerja yang terurus dengan baik dan tersusun ya. Jadi dalam Quran ni ada cerita Nabi Yusuf ya. Cerita Nabi Yusuf ni pun banyak pengajaran yang kita boleh dapat ya. Kan Nabi Yusuf kita tahu kan, dia dalam penjara, kemudian masa tu raja mimpi kan, mimpi yang dia tafsirkan bahawa akan ada 7 tahun masa yang subur diikuti dengan 7 tahun masa kemarau, masa yang kering, tak ada tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup kan. Dan kemudian dia telah menawarkan diri untuk menguruskan masalah ini kan, menguruskan masalah ini kepada raja kan. Raja terima kan, sebab raja dah tahu, dapat report daripada orang bawahan dia dalam penjara. Nabi Yusuf ni orang yang sangat kemas, dia punya pengurusan ya, manajemen dia bagus dan tersusun kerja-kerjanya kan. Jadi selama 7 tahun masa subur tu, dia telah membuat ya, gudang-gudang yang bagus ya, yang boleh menyimpan makanan selama 7 tahun tak busuk. Dia tak busuk, tak basi, tak dimakan tikus ya. Macam tu ya. Dan dia minta orang supaya orang bila hasil tanaman tu makan sikit aja, yang lain tu masuk dalam gudang kan. Dan bila musim kering, dia distribute balik kan kepada keperluan rakyat lah. Dengan demikian, bumi Mesir, kerajaan Mesir selamat. Bahkan kawasan-kawasan yang di luar kerajaan Mesir macam Palestin ni datang meminta makanan daripada kerajaan Mesir. Itulah dia kehebatan Nabi Yusuf dengan mengurus dengan amat baik dan cermat. Dia boleh mobilize orang dan telah membina infrastruktur yang betul dalam masa yang singkat, masa 7 tahun, dan dapatlah menyimpan makanan yang dengan selamat lah ya. Demikian juga Rasulullah pun telah menunjukkan, Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan bagaimana pengurusan yang baik dan penyusunan ya, pentadbiran kerajaan dengan baik kan. Kerajaannya besar, dan ketika dia wafat kita tahu dia telah meliputi kerajaan Saudi sekarang, kerajaan Arab Saudi, termasuklah Yaman, termasuklah sebelah tu dekat utara tu lah kan, dekat utara tu ya, dekat dengan Syam, Kedah, maksud tu lah ya. Jadi masa Umar ya, Umar pun telah menunjukkan ya, bagaimana pemerintah menguruskan kerajaan yang begitu besar ya. Sangat besar kerajaan dia, tak ada kerajaan yang sebesar tu pada sekarang ini ya kan, tapi dia dapat menguruskannya dengan baik kan. Dan juga kita tahu ya, zaman Rasulullah tu ada beberapa orang ya, sahabat yang kecil lagi lah, masih budak lagi kan, tapi telah mendapat latihan pada Rasulullah. Di antaranya Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit ni ketika Rasulullah hijrah tu ke Madinah, dia orang Madinah, dia baru berumur 10 ke 11 tahun gitulah kan.
Dan dia telah ingin turut berperang dalam perang Badar, tapi Rasulullah tak bagilah sebab umurnya belum cukup lagi 15 tahun. Syaratnya 15 tahun Rasulullah tetapkanlah kan. Dan sebenarnya dia anak yatim ya, dia telah meninggal dunia, bapa dia meninggal dunia ketika dia berusia 5 tahun lagi. Dan kedudukan sebab anak dia sebagai anak yatim ni tidak menghalang dia untuk belajarlah. Kan. Jadi apabila Rasulullah dah tak bagi dia perang tu, dia tak diam aja. Kan, dia terus menghafal Quran dan belajar dengan Rasulullah, dan kemudian Rasulullah suruh dia belajar lagi kan, pasal dia ni pandai, suruh dia belajar bahasa Aramaik ya, bahasa Aramaik ataupun Suryani lah, sekarang ni orang kata Aramaik ya, Suryani yang banyak digunakan oleh orang Kristian di Syam tu kan. Kemudian bahasa Ibrani atau Hebrew yang digunakan oleh orang Yahudi lah kan. Sekejap dia pandai, dia belajar tu dia tahu bercakap dan dia boleh menulis, dan dia akhirnya telah menjadi penulis surat Rasulullah kan. Rasulullah mengutus banyak surat kan kepada orang-orang di sebelah utara dan juga selatan, dan dia jadi penulis kan. Dan ketika dia ni pernah ya, masa zaman Umar ketika Umar menaikkan naik haji, dia sebenarnya memangku khalifah. Umur dia masih sangat muda lagi kan, sangat muda lagi. Dan juga masa zaman Uthman, tak silap saya, dia telah menjadi macam penjaga Baitul Mal lah, macam menteri kewangan lah kan, macam menteri kewangan dalam usia yang sangat muda ya. Itu dia Zaid bin Sabit ya. Dalam usia yang muda dah boleh mengurus dengan baik kan. Istimewa Zaid bin Sabit ni kan. Seorang lagi Muaz bin Jabal ya. Muaz bin Jabal ni pun ketika dia meluk Islam dia baru berusia 18 tahun ya. Dialah sahabat Ansar ya, dan telah menyertai Rasulullah sebelum Bai'ah Aqabah lagi, telah menyertai jadi Islam sebelum Bai'ah Aqabah lagi ya. Kemudian Rasulullah telah melantik dia jadi governor ni kan, jadi wakil Rasulullah di Yaman ya. Maknanya jadi kalau wakil dia jadi governor, mengutip zakat, jadi guru semualah kan, dalam usia yang sangat muda kan. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni telah menyertai dakwah Rasulullah ketika usianya 17 tahun ya. Dan semasa zaman Umar dia telah ditugaskan untuk membina kota Basrah di Iraq. Kemudian menjadi panglima perang untuk melawan Parsi. Dan akhirnya dia berjaya menumbangkan, bukan sahaja mengalahkan Parsi, tapi menumbangkan kerajaan Sasanid ya, kerajaan Parsi. Juga Usama bin Zaid ya, ketika 18 tahun telah dilantik oleh Rasulullah menjadi panglima perang. Yang lawannya Heraklius kan, dan dia telah dapat menawan satu wilayah di dekat Syam, di dekat negeri Rom Byzantium tu, yang kemudian dijadikan pangkalan untuk membuat serangan-serangan yang berikutnya lah. Jadi itu dia ya, kebolehan mengurus ya. Sesungguhnya dalam surah As-Saff Allah berfirman, sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur, rapi kan, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun ya kan. Kemudian yang ketujuh ni penting juga ya, berguna kepada masyarakat ya. Learning outcome kita, hasil pembelajaran kita adalah berguna kepada masyarakat ya. Ada seorang ni namanya Ismail Al-Jazari ya, telah dilahirkan di Diyarbakir kat Turki pada tahun 1936 Masehi ya. Dia ni seorang jurutera yang banyak berjasa pada masyarakat ya. Jadi ketika dia wafat pada tahun 1206, dia telah menciptakan 100 alat-alat kejuruteraan. Kan, dia telah banyak tulis buku lah. Di antaranya buku yang terkenal itu adalah Kitab Fi Ma'rifah Al-Hail Al-Handasah. Buku berkenaan dengan kejuruteraan lah. Dia telah menciptakan sistem pump yang digerakkan oleh kincir air ya. Dan mulanya air itu dibekalkan ke hospital dan juga ke masjid di Diyarbakir. Kemudian dia telah membuat bekalan air ke seluruh bandar kan, dan kemudian dia telah dapat menciptakan sistem kalau air banyak ke air sikit, kelajuan kincir air itu seragam sama. Dan ini telah membuat jam di tengah-tengah bandar ya. Jam besar di tengah-tengah bandar. Ini kemudian telah menjadi trend lah, semua bandar-bandar ada jam besar di tengah bandar, di pusat bandar lah. Kan. Jadi itu dia kan. Dia telah membuat ciptaan-ciptaan, rekaan-rekaan yang telah memberi manfaat pada ramai orang lah.
Dan dalam satu hadis ini hadis hasan riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, kan. Dan juga dalam satu lagi hadis hasan riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti sebatang pokok kurma, adapun yang kamu ambil daripadanya akan memberi manfaat kepadamu, ya. Jadi ini dia, kita nak latih anak-anak kita, murid-murid kita supaya menjadi orang yang memberi manfaat sebanyak mungkin kepada masyarakat, bukan menjadi beban kepada masyarakat, ya. Jadi cukup kali ini dulu, saya akan sambung kemudian lagi yang ke-8, 9 dan 10, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.